sejauh mana dia percaya tentang akhirat ini, keyakinan kepada akhirat dari sejauh mana dia percaya, yang mengubah sikap hidup dia. Pemisahan dunia tak nak campur dengan agama, hal ini dia tak terlibat dengan agama, hal ini tak terlibat dengan agama, akhirnya tinggal agama itu di masjid, di surau atau majlis-majlis akad nikah. Saya ternampak tendensi setengah-setengah umat Islam tidak berminat untuk membicarakan benda-benda begini. Ini tendensinya telah ada macam itu. Bahkan kalau kita kata kita ni nak mati, kita nak pergi ke akhirat, ada komen-komen, Allah kita ustaz, kita tak usah fikir lagi bab mati ni, kita fikir bab hidup ni dulu. Kehidupan kita ni memang teruk ni, kita fikir bab mati dulu. Orang tak pernah cerita balik kepada kita pun apa yang jadi. Kita nak hadapi masalah kita sekarang ni. Masalah mati tu nanti dululah. Cakap macam ni cukup banyak di kalangan orang Islam sendiri. Sikap-sikap macam ni menggambarkan mereka tak nak ambil kisah hal-hal akhirat ini. Hal-hal akhirat ni, perbincangan mengenai akhirat ni perbincangan yang terlalu apa kita nak kata, tak relevan lah dengan keadaan semasa. Seolah macam gitu. Sedangkan tuan-tuan sekalian, apabila kita membicarakan agama, pembicaraan mengenai kehidupan lepas mati itu lebih utama lagi daripada kita membicarakan hal-hal di dunia ini. Bahkan yang dikatakan agama itu antara elemen utama ialah kepercayaan kepada hari akhirat. Kalau setakat dunia dengan dunia sahaja, maka berlakulah pemisahan, dunia tak nak campur dengan agama, hal ini dia tak terlibat dengan agama, hal ini tak terlibat dengan agama, akhirnya tinggal agama itu di masjid, di surau atau majlis-majlis akad nikah. Nak sebut bab-bab akhirat, setengah-setengah orang Islam sampai pada peringkat macam itu. Jadi kepentingan akhirat itu hanya untuk bilang rukun iman, untuk sah akad nikah. Tok Imam kata sah, kamu dah tahu rukun iman 6. Itu aja. Sejauh mana rukun iman yang kelima ini, itu percaya akhirat tadi, menentukan sikap dan personality dia. Yang itu yang kita nak tahu sangat. Sejauh mana beriman dia kepada hari akhirat tadi mengubah tingkah lakunya. Apa sebab? Ini yang kita nak bincang petang ini. Tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan manusia sini, terutama orang kafir lah, dia menganggap mati ini habis, mati habis. Dan setengah-setengah dia mengatakan begini, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Surah Al-Mu'minun. Hidup kita ni di dunia aja. Kita mati dah, kita hidup di sini. Kita nak dibangkitkan, entah ya atau tidak. Ini sikap orang kafir. Sikap orang Islam pun taklah macam itu, tetapi tak serius tentang benda-benda akhirat gini. Saya nak cerita bagaimana orang Islam tak serius tentang akhirat ini. Kalau kita bercakap, kata awak jangan ambil rasuah ini, nanti kena bicara, kena tangkap. Awak jangan buat begini, nanti kena ambil tindakan polis. Dia agak takut, dia bimbang, dia elak juga. Ada yang tak takut pun, memanglah. Ada yang tak takut pun tentang hal dunia ni. Sebab apabila undang-undang tu agak longgar, orang tak takut juga undang dunia. Tapi tak akhirat. Jangan buat salah nanti masuk neraka. Buat kebajikan banyak-banyak nanti masuk syurga. Ayat-ayat begini sejauh mana mengubah sikap dia. Saya bagi contoh selalunya macam ni. Minta maaf contoh yang saya selalu ulang. Kalau berita tentang punishment di dunia ini, kalau kita bawa motorkar lah, kita terserempak dengan bomba yang menyekat, kata jangan pergi encik, dalam 30 km di depan kebakaran besar berlaku. Dia terus percaya, dia tak tanya banyak-banyak dah. Lebih-lebih lagi kalau yang cakap tadi pakaian bomba dengan uniformnya, dia percaya terus, dia pusing motorkar balik. Sebab dia takut kebakaran di depan tu. Begitu juga nelayan-nelayan di laut Cina. Jangan pergi ke laut dalam masa seminggu ni, ombak bergelombang sampai tinggi 5
meter 6 meter, terus dia orang tak pergi. Percaya. Mengapa? Takut kepada ombak laut, takut kepada kebakaran. Tapi kalau kata jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyeleweng, neraka itu lebih panas daripada bomba itu, lebih panas kebakaran itu. Ombak laut tadi mungkin kamu boleh selamat, tapi berapa orang yang indahkan berita-berita macam ini? Adakah dia boleh berhenti daripada maksiat itu kerana takut kepada siksa Allah? Adakah dia nak buat kebajikan kerana inginkan pahala daripada Allah? Ini persoalannya. Masalahnya tuan-tuan sekalian, timbul sikap-sikap begini sebab ramai daripada kalangan orang Islam, sejauh mana dia percaya tentang akhirat ini, keyakinan kepada akhirat dari sejauh mana dia percaya, yang mengubah sikap hidup dia. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang keempat di awal permulaan surah Al-Baqarah, kita baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di penghujung ayat yang keempat itu, antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa daripada awal tu sampai habis. Tapi di bahagian akhir tu dia kata, kamu beriman, iaitu orang yang bertakwa ni ialah yang yakin kepada hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin. Dia tak kata percaya aja. Percaya tapi tak yakin lain. Banyak orang dia sekadar percaya tapi tak yakin. Percaya tapi tak yakin, itu bahasa selalu disebut. Jadi yang berlaku sekarang ini, saya berpendapat, mengapa orang begitu mudah melanggar hukum Allah? Dia hanya percaya ada neraka, tapi yakin atau tidak kepada neraka. Kalau dia yakin seperti mana dia yakin bomba, berita bomba tadi, dia tak langgar hukum Allah. Bahkan panasnya api neraka tu berapa ratus kali ganda lagi. Tentu dia tak berani buat maksiat. Tapi kepercayaan yang sampai atau tidak kepada tahap keyakinan. Tapi kalau janji nak bayar brim beratur daripada pagi, sebab dia percaya dia dapat betul. Tapi kalau janji nak beri pahala, tuan-tuan boleh tengok. Saya bukan nak compare kata benda itu, ialah sebab saya nak tengok sejauh mana kepercayaan tadi sampai pada peringkat keyakinan. Sebab yang nak mengubah sikap kita, untuk kita mengubah perangai-perangai tak elok tadi, apabila kita yakin siksa Allah itu amat pedih. Dia ulang dalam Al-Quran terlalu banyak, amat pedih, amat dahsyat dan sebagainya. Sejauh mana berita-berita akhirat macam ini menakutkan orang itu untuk melakukan maksiat. Sejauh mana berita-berita yang menyeronokkan balasan syurga tadi menjadi motivasi untuk dia buat kebajikan. Ini di sebalik konsep keyakinan kepada hari akhirat. Bukan setakat bilang. Itu satu signifikan mengapa kepentingan kita, keyakinan kita kepada hari akhirat.